Nama saya Puan Roslina binti Sabia. Okey, saya daripada Johor. Okey, wasiat ni kalau dari segi konsep dia berasal daripada perkataan Arab wasa. Wasa ni maksud dia menyampaikan, menyambungkan. Okey, tapi kalau dari segi istilah dia, wasiat ni maksudnya ikrar seseorang dibuat semasa dia hidup berkenaan dengan harta dia. Maksudnya dia buat satu ikrar ataupun pengisytiharan semasa dia hidup supaya nanti selepas kematian dia bagaimana harta dia ni nak diuruskan, nak ditadbirkan. Itu maksud dia wasiat dari segi konsep dia tentang pengurusan harta, perancangan harta, dan wasiat ni sebenarnya dia salah satu instrumen perancangan harta, tahu Zira. Selain daripada hibah, selain daripada wakaf, dia salah satu wasiat ni. Jadi ramai yang tahu pasal wasiat tapi tak tahu nak melaksanakan macam mana. Jadi ada ambil inisiatif nak buat sendiri. Tak ada masalah, tapi dia kena faham wasiat ni kalau dia nak jadikan wasiat ni terlaksana ataupun boleh dikuatkuasakan, dia perlu memenuhi hukum syarak dan juga perlu memenuhi kehendak undang-undang perundangan Malaysia. Tapi kalau dia buat wasiat sendiri, dia tulis sendiri tapi dia tak memenuhi hukum syarak dan tak memenuhi kehendak perundangan Malaysia, maksudnya wasiat dia sia-sia. Tak boleh dikuatkuasakan. Jadi dia kena tahu apa elemen-elemen yang perlu dia buat ataupun yang perlu ada dalam sesuatu wasiat ataupun apa ciri-ciri yang perlu ada. Jadi kalau dia sendiri tak tahu nak buat wasiat macam mana, ataupun ramai juga yang buat wasiat sendiri, tulis sendiri kan. Tapi isu dia, persoalan dia, adakah wasiat dia ni kalau dicabar boleh terlaksana? Okey, jadi saya kongsikan sedikit apa rukun ataupun syarat-syarat wasiat supaya benda ni sebenarnya sesiapa pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi yang penting dia kena tahu apa kandungan yang perlu ada dalam satu-satu wasiat tu. Okey. Yang pertamanya kalau wasiat dalam hukum syarak, dia perlu ada pewasiat lah. Yang penting pewasiat. Pewasiat. Yang keduanya penerima. Pewasiat ni dia mestilah berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya dia seorang yang layak membuat wasiat lah. Betul, secara sukarela. Dia bukanlah berada dalam keadaan yang dihalang untuk melakukan dokumen ataupun melakukan apa-apa tasaruf ataupun transaksi. Maksudnya dia tidak ada penyakit yang maradul maut. Maksudnya maradul maut ni maksudnya dia ada penyakit yang boleh menyebabkan kematian. Jadi dia tahu dia nak meninggal, contohnya doktor bagi dia tempoh 3 bulan. Okey, dia kena buat wasiat sebab benda ni. Jadi kalau dia ada maradul maut, maksudnya dia tidak layak membuat apa tu? Wasiat wasiat itulah. Maksudnya dia kena ada kelayakan. Okey. Dan dia kena penerima wasiat. Okey, maksudnya kena jelas penerima wasiat, harta yang nak diwasiatkan dan ada akad. Okey, wasiat ni akad dia adalah di satu pihak saja. Pihak pewasiat. Dia penerima wasiat tu tak perlu tahu pun tak apa. Dia tak perlu persetujuan penerima wasiat untuk buat wasiat. Sebab kuat kuasanya adalah selepas kematian. Okey, jadinya macam itu hukum syarak lah. Tapi kalau dia buat wasiat berdasarkan hukum syarak ni dah lengkap dah ni kalau ikutkan. Tapi tak ada saksi, tak ada pelantikan pentadbir. Maksudnya dekat situ dia mengikut hukum syarak tapi dia tidak memenuhi kehendak undang-undang. Jadi dia masih tak boleh dilaksanakan di peringkat undang-undang. Maksudnya kalau nak buat wasiat yang boleh dalam masa yang sama memenuhi kehendak perundangan Malaysia, dia kena ada saksi 2 orang lelaki. Okey, kalau tak ada saksi 2 orang lelaki, 1 lelaki bersamaan dengan 2 perempuan. Okey, maksudnya 2 orang lelaki ataupun 4 orang perempuan. Okey, kena ada saksi. Sebab apa? Sekiranya wasiat ini dicabar di mahkamah, ada saksi yang boleh mengatakan, ya betul wujudnya ada wasiat.